بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan sekalian, sebelum kita mulakan, boleh tak tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu sekalian, kita tolong rapat-rapatkan ke depan, insya-Allah. Boleh? Muslimat bersama, insya-Allah. Kita rapat-rapatkan. Tak ada masalah. Boleh duduk sini. Kan sempit. View sempit. Boleh sila-sila. Jangan malu, jangan segan, insya-Allah. Hari ini kita akan mendengar sembang santai lah kot, forum sembang santai bersama panel-panel kita yang cukup-cukup hebat pada malam ini, insya-Allah. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Yang pertama sekali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala telah memilih kita untuk berada pada majlis ilmu pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebelum saya mulakan dengan lebih lanjut, boleh tak tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu sekalian, bagi kerjasama sikit? Boleh? Boleh tak boleh? Kerjasama apa? Kita zikir munajat sikit, boleh? Boleh tuan-tuan? Boleh tak boleh? Boleh Sebab malam ni, tuan-tuan, puan-puan, walaupun santai, nampak macam santai, tapi kita nak menerima ilmu. Kita nak menerima ilmu sebab kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu sesungguhnya ilmu-ilmu syarak, ilmu-ilmu agama itu cahaya. Cahaya tak akan masuk ke dalam hati yang ada maksiat, hati yang ada dosa kepada Allah SWT, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Oleh itu, marilah sama-sama kita zikir munajat sikit supaya kita bersihkan hati kita sama-sama. Kok-koklah ada terbuat maksiat dan dosa kepada Allah SWT, supaya dapat terima ilmu-ilmu pada malam ni, insya-Allah. Boleh? Tuan-tuan ikut je. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Moga-moga dengan zikrullah tersebut dapat bersihkan hati kita yang penuh dengan dosa, insya-Allah, supaya dapat terima ilmu dengan baik pada malam ini. Tuan-tuan,
seperti kata Nabi SAW, maksudnya zikir yang paling afdal kata Nabi SAW ialah la ilaha illallah. Ke hari ini kita ingat pesan Nabi, kita ingat apa yang Nabi pesan supaya kita sama-sama amal dan praktikal insya-Allah. Tuan-tuan, tanpa mengambil masa yang lama, saya mengucapkan tahniah ahlan wa sahlan kepada kedua-dua ahli panel. Sekejap lagi saya akan perkenalkan. Saya mengucapkan tahniah ahlan wa sahlan kepada tuan-tuan, ayah-ayah, ibu sekalian kerana dapat hadiri forum pada malam ini. Tuan-tuan jangan stres tau. Makcik-makcik, ayah-ayah, ibu jangan stres sebab tengok malam ni ramai sangat. Biasalah tu. Kalau majlis ilmu ni ramai, keramaian dari macam ni biasa. Dia nak, kalau nak kita nak bandingkan dengan jom heboh, show heboh, kita tidak dapat bandingkan. Sebab majlis ilmu ni orang yang terpilih sahaja, yang Allah Ta'ala pilih untuk berada dalam majlis ilmu forum kita pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu sekalian, saya perkenalkan tajuk kita forum pada malam ini yang kita katakan santai dan santai, insya-Allah tuan-tuan puan-puan jangan stres, iaitu tajuknya rezeki halal keluarga bahagia. Dan saya ingin memperkenalkan dua orang ahli panel di sebelah kanan saya ini. Kedua-duanya adalah datang daripada jauh berlaku, daripada Korea Sedang. Saya duduk kat Korea Sedang. Tuan-tuan, puan, ayah, ibu sekalian, di sebelah kanan saya paling hujung sekali adalah Ustaz Burhanuddin Luqman, betul yang merupakan ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia sehingga sekarang. Beliau juga penyelidik di International Sharia Research Academy for Islamic Finance ataupun akronimnya ISRA. Dan beliau juga AJK penasihat syariah untuk tabung unit amanah, iaitu An-Nama Asia Pacific Equity Growth Fund. Tuan-tuan mesti stres kan dengar bahasa putih kan. Jangan pedulikan sangat bahasa putih itu. Saya Zainal saja nak perkenalkan. Dan beliau juga mendapat ijazah pertama di dalam bidang syariah di Universiti Islam Madinah, dan master di dalam bidang fiqh dan usul al-fiqh dari Universiti Al-Bait, Jordan. Okey. Di sebelah kanan saya, yang betul-betul sebelah kanan ni adalah Ustaz Dr. Anhar bin Opir yang merupakan bekas pensyarah UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, dan sekarang memegang jawatan berkhidmat sebagai Timbalan Mufti Selangor sehingga sekarang. Baiklah, tuan-tuan dan puan sekalian, itu biodata kedua-dua ahli panel sekalian. Tuan-tuan, jelas tak suara saya? Tak jelas? Kenapa tuan-tuan dan puan tak bagi tahu? Macam mana nak jelaskan? Saya kena rapatkan ni macam mana? Rapatkan, kejauhkan, rapatkan. Baik, okey. Zikir munajat tadi dengar tak? Jelas pula sebab dia zikir kan. Saya kena rapatkan, boleh Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, saya terus pergi kepada soalan yang pertama kepada ahli panel yang pertama, iaitu Ustaz Dr. Anhar bin Opir lah ya. Ustaz, kita selalu dengar ayat Allah dalam Quran yang Allah sentiasa mengatakan, Allah bagi tahu kat kita dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan? Jika bersyukur dengan nikmat Allah, jika hamba Allah ni bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan tambahkan. Jadi Ustaz, soalannya macam mana bila kita dapat rezeki ni, siapa-siapa kat sini, orang kat luar sana dapat rezeki yang halal tersebut, macam mana cara nak bersyukur? Sebab bila dengar ayat Quran tadi, tahu maksudnya bila bersyukur ni Allah Ta'ala akan tambah nikmat. Bila bersyukur ni Allah akan tambah nikmat. Tapi persoalannya macam mana cara nak syukur, Ustaz? Sebab ada orang miskin yang sentiasa bersyukur kepada Allah, ada orang kaya yang sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi ada juga golongan yang Allah bagi nikmat rezeki kat dia, dia tak pernah sentiasa bersyukur. Di saat mana Allah Ta'ala bagi dia sakit, masa tu baru dia ingat Allah. Masa dia tak ada duit, baru ingat Allah.
baru rasa nak cari duit, baru ingat Allah, baru minta tolong Allah, ya Allah bagi aku duit banyak-banyak, ya Allah aku tengah dalam keadaan sempit tak ada duit, ya Allah. Tapi bila dia senang, dia ni tak pernah ingat Allah. Walaupun masa dia susah dia ingat Allah, tapi bila senang lupakan Allah Ta'ala. Jadi takut-takutlah dia ni seorang yang tidak pandai bersyukur. Dah dengar dah ayat Quran tadi, tapi tak pandai nak bersyukur kepada Allah. Dah ada rezeki halal yang dia dapat tu, insya-Allah. Mulai Ustaz jelaskan, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadil Ustaz Syafiq selaku moderator pada panel yang kedua, Fadil Ustaz Burhanuddin bin Luqman. Seterusnya kepada jawatankuasa program, penganjur program, jawatankuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Taala. Syukurlah ni Ustaz, di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang tuan-tuan sekalian, nikmat Allah Taala itu tidak terkira kalau kita ingin mengira nikmat-nikmat itu. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu mengira, menghitung nikmat Allah Taala, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu mengira dan menghitungnya. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah meninggal tahun 774 Hijrah. Dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim menyebut, bukan manusia tak pandai kira, tetapi kerana nikmat Allah Ta'ala itu terlalu banyak untuk dikira. Maknanya tak terkira Ustaz. Yang disuruh kepada kita bukan kira nikmat itu, tetapi adalah syukur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bersyukur selain daripada ayat yang disebut oleh moderator tadi, syukur itu akan menambah nikmat. Maknanya Allah akan tambah lagi nikmat dengan sebab syukur yang tuan-tuan lakukan. Tuan-tuan sekalian, ada seorang ulama menyebut syukur terhadap nikmat Allah Ta'ala itu akan menjadi sebab kepada kekalnya nikmat itu. Tetapi tuan-tuan sekalian, kalau seseorang kufur terhadap nikmat Allah, ia akan menjadi sebab hilang dan lenyapnya nikmat tersebut. Ini disebut oleh Al-Imam Tajuddin Abdul Wahhab As-Subki, mazhab Syafi'i, meninggal tahun 771 Hijrah. Dalam kitabnya Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, An-ni'matu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri ia akan kekal, tetapi kalau dikufuri farrat, ia akan hilang, ia akan lari daripada kita. Persoalannya tuan-tuan sekalian, nikmat yang banyak tadi, macam mana kita nak bersyukur supaya Allah tambah, supaya Allah kekalkan nikmat itu pada kita. Ini yang ditanya oleh tuan moderator tadi. Tuan-tuan sekalian, saya ingin sebut dua perkara daripada banyak cara bersyukur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Para ulama meletakkan satu perkara tentang syukur ini, tuan-tuan sekalian. Yang pertama adalah dengan lisan menyebut Alhamdulillah, dan yang kedua adalah dengan al-jawarih, dengan anggota badan, laksanakan segala yang Allah suruh dan tinggalkan segala yang Allah larang. Ini asal konsep bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tuan-tuan sekalian, dua perkara yang saya nak sentuh pula adalah yang pertama, tuan-tuan sekalian, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu, sama ada rezeki yang halal, tubuh badan yang sihat dan seumpamanya, tuan-tuan sekalian, terimalah dengan perasaan redha. Terima dengan redha. Ini cara bersyukur. Jangan
dalam keadaan kita tamak, kemudian tak puas hati, kenapalah yang dapat sikit sangat ni, dapat banyak dah, 50,000 katakan, dia masih tak berpuas hati lagi. Dapat banyak dah jualan pada hari ini, tetapi rasa tak puas hati, dia tak redha tuan-tuan sekalian. Seorang sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hizam tuan-tuan sekalian, Nabi tegur dia tuan-tuan sekalian kerana tindakannya menggambarkan tidak berpuas hati dengan apa yang telah dia dapat. Kalau ikut-ikut latar belakang biodatanya tuan-tuan sekalian, satu, Hakim bin Hizam ini kawan rapat Nabi SAW. Yang kedua, Hakim bin Hizam biodatanya juga adalah lahirnya di dalam Kaabah. Yang main, kita kat hospital, dia kat Kaabah tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, Hakim bin Hizam ini adalah anak saudara kepada Khadijah, iaitu nama betulnya Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, ayah Khadijah adalah juga datuk kepada Hakim. Maknanya Khadijah adalah ibu saudara kepada Hakim. Bila Nabi kahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, maknanya pula tuan-tuan sekalian, Hakim ini jadi anak saudara sabit kepada Nabi SAW. Okay, itu latar belakang dia, biodata dia. Tapi dia masuk Islam lambat. Tahun ke-8 Hijrah baru masuk Islam. Umurnya lebih tua daripada Nabi SAW 5 tahun. Masuk Islam lambat, tahun ke-8 Hijrah. Soalannya, boleh tanya soalan? Biasa moderator tanya kita orang, kita tak bagi terus. Soalannya tuan-tuan sekalian, berapa umur Hakim bin Hizam sewaktu dia masuk Islam? Dengan maklumat-maklumat tadi semua tu, berapa? Cuba kira, malam-malam kena fikir sikit kot. Dapat tak? Selalu tanya orang. Tahun ke-8 Hijrah, Nabi wafat 2 tahun lagi kan? Tahun 8 Hijrah, sebab Nabi berada di Madinah 10 tahun. Tahun ke-8 Hijrah maknanya adalah lagi 2 tahun Nabi wafat. Nabi wafat umurnya 63. Jadi sewaktu Nabi waktu dia masuk Islam, umur Nabi 61. Umur Nabi dengan dia bezanya 5 tahun lebih tua daripada Nabi. So umurnya 66. Boleh tak? Itu matematik dalam sirah. Lambatlah tu masuk Islam. Umur 66 tahun baru masuk Islam. Sebab tu bila masuk Islam menangis setiap hari. Anak tegur, "Ya abatah, ma yubkika?" Wahai ayahandaku, apa yang menyebabkan engkau menangis? Dijawab oleh Hakim bin Hizam, "Umurun kathiratun awwaluhu but'i lil Islam." Perkara yang cukup banyak. Pertama yang banyak-banyak itu adalah lambatnya aku masuk Islam. Sekira-kira kalau aku sedekahkan hartaku yang banyak, tidak akan dapat menewaskan sahabat yang lebih awal masuk Islam. Baik, sekarang ni yang Nabi tegur apa dia? Tahun ke-8 Hijrah berlaku peperangan Hunain. Peperangan Hunain, Nabi dapat harta rampasan perang. Hakim datang tuan-tuan sekalian. Nabi pun bagi sejumlah daripada harta rampasan perang. Balik. Lepas balik pergi pula kali kedua jumpa Nabi, minta lagi. Zaman tak ada kupon tuan-tuan sekalian. Zaman tak ada kupon. Sekarang kalau ada kupon memang tak boleh pergi punya. Nabi bagi lagi kali kedua. Balik, datang pula kali ketiga, minta dan Nabi bagi kali ketiga. Tuan-tuan sekalian, jumlah yang dia dapat 3 kali pergi ni tuan-tuan sekalian, hampir 100 ekor unta. Banyak gila orang muda kata. Banyak. Tuan-tuan sekalian, datang pula kali keempat, datang. Dan kali ini Nabi SAW pun dia tak bagi unta, yang dia bagi tazkirah. Tazkirah dibaginya kali ini. Apa kata Nabi SAW? "Ya Hakim, inna hadzal mal hulwatun khadirah." Wahai Hakim, harta ini sifatnya adalah hulwah, manis, khadirah, hijau, subur. Maknanya semua orang suka pada harta. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Siapa yang mengambil dan dapat satu-satu harta dengan jalan qanaah, cukup, redha, Allah akan berkati pada harta itu.
Wa man akhadahu bi israfi nafsin, siapa yang mengambil satu-satu harta, dapat satu-satu harta dengan jalan tamak, tak puas hati, tidak redha, lam yubarak lahu fi, tidak akan diberkati oleh Allah pada harta tersebut. Kalladhi ya'kulu wa lam yashba', seumpama orang yang makan tetapi tidak kenyang-kenyang. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah yang menerima. Maknanya tuan-tuan sekalian, ni cara bersyukur redha. Dekat 100 ekor tu tuan-tuan sekalian, mahal sebenarnya tu kalau dinilaikan dengan harta. Redha dan akan diberkati harta rezeki kita yang halal itu tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Dan yang kedua yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan sekalian adalah infakkan sebahagian daripadanya. Kalau cukup nisab, zakat wajib dikeluarkan. Kalau tak cukup nisab, sedekah macam biasa. Banyak mana yang kita redha untuk keluarkan. Tuan-tuan sekalian, ini penting kerana Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, boleh kita hasad ataupun kita kata dengki dengan dua kumpulan manusia ini. Salah satunya adalah cerita orang yang ada harta. Maknanya ini sangat dipuji, iaitu rajulun atahullahu malan wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang lelaki yang diberikan harta oleh Allah Ta'ala dan dia infakkan siang dan juga malam. Kita siang je infak, itu pun tunggu hari Jumaat Ustaz. Itu pun kalau perasan tabung tu lalu depan kita. Ramai tak perasan. Ada yang bila ditolak, dia dah tidur, khutbah pendek sekarang, sekelip mata je. Waktu imam naik atas mimbar, dia pejam mata. Waktu imam turun, dia buka mata, sekelip mata. Tapi isteri bila balik rumah nak makan, isteri tanya, bang, 3 isi penting khutbah, boleh jawab? 4 isi lagi boleh jawab. Sebab apa? Sebab dia download dah khutbah Jaiz dekat laman web. Rabu petang dah keluar dah rilis tuan-tuan sekalian. Tak boleh jawab, tidur boleh jawab. Tuan-tuan sekalian, infak. Dan tukarlah mazhab yang lama kita itu tuan-tuan sekalian, mazhab RM1 daripada mula dah 2 tuan-tuan sekalian sampai sekarang mazhab RM1. Naiklah sikit RM5. Kan sekarang semua naik, minyak naik, semua naik. Kita punya infak tuan-tuan sekalian supaya diberkati oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, tak apa, itu semua ujian Allah Ta'ala, tetapi kita ni nak supaya kredit amal kita dan kebajikan kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara bersyukur yang boleh saya kongsikan, 2 perkara pada malam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selesai pusingan pertama. Tuan-tuan, sebenarnya banyak cara bersyukur kan. Macam Ustaz bagi tahu ada 2. Tuan-tuan tolonglah buat praktik lepas ni kan. Cara yang kedua apa? Infak kan. Derma infak kan. Tuan-tuan, tabung ni banyak tuan-tuan. Tabung kat belakang ada, tepi ada. Tuan-tuan lah sebelum balik lepas ni kan, buka dompet, ambil IC dan lesen. Yang selebihnya letak dalam tabung tuan-tuan. InsyaAllah. Cara kita bersyukur tuan-tuan. Jangan risau tuan-tuan, InsyaAllah Allah akan tambah rezeki. Rezeki ni bukan dari sudut duit saja tuan-tuan, bawa ayah ibu sekalian. Bukan dari sudut duit je. Kita nampak rezeki ni rezeki yang halal, rezeki ni dari sudut duit kewangan je, tapi rezeki ni banyak sangat kan, bentuk-bentuk jenisnya rezeki ni, insyaAllah. Baik tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya tak boleh nak lama tuan-tuan. Takut tuan-tuan terlena. Sama ada tuan-tuan terlena ataupun saya terlena. Sebab lama sangat moderator ulas. Sebelum kita pindah kepada panel yang kedua, tuan-tuan puan-puan nak tanya sikit, malam ni kita boleh sampai pukul berapa? Jujur, jawab dengan jujur tuan-tuan. Dengan muka yang senyum, yang sejahtera. Sebab keluarga bahagia, muka dengan muka bahagia. Malam ni kita nak balik pukul berapa tuan-tuan? Pukul berapa? 12 boleh tuan-tuan? Boleh Boleh ya? Muslimat boleh pukul 12? Muslimin boleh? Boleh ke pukul 12? Boleh Tunggu sampai pukul 12, saya balik dulu dengan panel. Tuan-tuan tunggulah sampai pukul 12, tak ada masalah. Okey, kita nak pindah kepada soalan kepada panel yang kedua. Kepada Ustaz Burhanuddin. Ustaz, macam mana kan kita nak tahu, nak beza-bezakan ini rezeki halal, ini rezeki haram, buat yang ni jadi haram.
kalau buat ini, kalau dapat rezeki ni dapat menyumbang kepada haram, yang ni jadi halal, yang mana syubhah, rezeki yang syubhah. Macam mana kita nak bezakan? Sebab kadang-kadang termasuklah orang bisnes ke kat luar sana, kat dalam sini kan, orang bisnes ke orang tak bisnes kan, biasanya orang bisnes kan, dia kadang-kadang ada orang yang tak mempedulikan unsur-unsur yang haram dalam perniagaan. Contohnya unsur riba, unsur gharar, ragu-ragu terhadap produk dan sebagainya, buat marketing tidak jelas dan sebagainya. Sebab semata-mata matlamat dia tengok duit, aku nak jana kewangan 5k sebulan, tapi dia tak fikir dah hukum, ataupun dia fikir hukum tapi dia nak, sebab nak menyara keluarga dia, nak dapat 5k, 10k sebulan, sampai dia tak menghiraukan yang mana halal, haram, syubhah dan sebagainya. Persoalannya Ustaz, macam mana kita ni semua antara kita, walaupun tak businessman ke, kita bukan orang businessman, kita orang biasa, nak pastikan yang ni rezeki yang haram, kalau kita buat ini dapat halal, yang ni syubhah dan sebagainya. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator, Ustaz Syafiq, Sahibus Samaha, Ustaz Tuanha, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawatullah wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Soalan kita tadi, bagaimana nak beza antara yang halal dan yang haram? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Ar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi." Kama qala Rasulullah SAW. Maksudnya tuan-tuan dan puan, yang halal tu jelas, yang haram pun jelas, kata Rasulullah. Tapi tengah-tengah tu ada perkara-perkara syubhat, mustabihat, dan ramai manusia kebanyakannya tak tahu apa mustabihat, apa yang syubhat ni, apa hukumnya, apa yang syubhat dan apa hukum syubhat. Siapa yang jaga diri dia, yang berlindung daripada perkara-perkara yang tak pasti, maka dia selamatlah agama dia dan maruah dia. Tapi siapa yang tersilap buat benda yang syubhat, kemungkinan tersilap jatuh pada benda yang haram. Jadi Rasulullah kata jelas yang halal, yang haram pun jelas. Cuma barangkali sebab kita tak belajar, jadi tak jelas juga yang mana halal, yang mana haram. Perkara yang pertama sekali adalah merujuk kepada orang alim, orang yang ada ilmu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tuhan kata, hendaklah kamu semua bertanya pada orang yang tahu, orang yang ingat, jika sekiranya kamu tidak tahu. Jadi bagaimana nak beza? Belajar. Tanya orang alim. Siapa orang alim? Nanti kita cerita. Kadang-kadang kita ni apabila kita sebut fardu ain, kebanyakan kita tergambar nak taharah, nak wudu, nak mandi wajib, nak solat, lepas tu nak pergi haji, zakat, lebih kurang. Itu habis dah fardu ain. Sedangkan fardu ain ni adalah setiap orang wajib belajar. Kata ulama, kalau kita tak puasa lagi, tak wajib lagi belajar. Tapi apabila kita nak masuk bulan puasa, bulan Ramadan, pada ketika itu dah wajib. Nak pergi haji, kita tak mampu lagi, tak wajib lagi. Tapi apabila kita dah betul-betul nak pergi haji itu dah wajib dah. Tak belajar lagi berdosa. Kita nak makan tiap-tiap hari kan, maknanya ilmu pasal halal haram dalam makanan telah pun wajib untuk kita belajar. Jadi fardu ain juga.
Sebab tiap-tiap hari kita makan. Ini ibu-ibu, bapa-bapa yang nak cari nafkah ni, kita nak cari nafkah tiap-tiap hari kan. Jadi ilmu mencari nafkah, ilmu tentang keuangan pun boleh jadi fardu ain kepada kita. Ilmu bisnes pun boleh jadi fardu ain. Takat yang kita nak buat tu lah. Jangan kita rasa ini tak baik, ini orang alim lah, nantilah aku tanya. Jadi kita mungkin terjatuh dalam benda yang haram sebab kita tak belajar. Dan itu adalah fardu ain sebab kita nak buat. Jadi wajib pada kita. Dalam Quran jelas sebut babi haram. Dalam Quran jelas sebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli halal dan riba haram. Tuhan kata. Jelas riba haram. Tapi apa itu riba? Apa itu riba? Saya masa jadi lecturer dulu, ada kawan lecturer ajak saya masuk satu skim. Dia kata bagus skim ni. Dia masuk 100,000. Setiap minggu dia cucuk dalam ATM ada 2,000 setiap minggu. Maknanya setiap minggu 2% lah. Kalau satu bulan 4 minggu, maknanya satu bulan 8%. Setiap minggu cucuk 2,000, sebulan dah 8,000. Kalau 10 bulan 80,000. Kalau setahun kali 12, 8 kali 12 96,000. Dia letak 100,000. Setahun return 96,000. Wah, apa tak bagus kan? Hebat ni. Lepas tu saya tanya dia, bagaimana ni proses dia, apa akadnya? Dia kata ini pelaburan. Bagus punya pelaburan. Ada bisnes, ada perniagaan, ada kilang-kilang. Lepas tu yang 2% seminggu tu bagaimana? Dia kata oleh kerana syarikat ni buat untung banyak, syarikat ni nak berkongsi dengan kita. Dan dia menjanjikan 2% seminggu, 8% sebulan. Ustaz juga, Ustaz senior. Saya tanya, ini pelaburan mudharabah bagaimana ni boleh menjanjikan keuntungan tetap? Tak apalah, dia nak share, dia nak bagi, dia redha. Kita lagilah redha kan nak terima. Ini kontrak apa ni Ustaz? Ni janji fix income. Setelah dia tak boleh nak jawab. Tapi setahun selepas tu rupanya bungkus. Lingkup. Orang-orang yang masuk kemudian tu habis duit. Burn. Yang dah jual tanah, yang dah buat personal loan apa semua lingkup. Dan kontrak tu pun tak jelas sebenarnya. Kontrak itu kalau begitu sebenarnya itu salah satu rupa riba. Kerana dapat fixed income. Letak duit untuk bisnes tapi dapat pulangan tetap. Itu salah satu contoh-contoh riba. Itu kita kena belajar. Kadang-kadang yalah, minta maaf lah, ada orang yang mungkin dia belajar kitab banyak tapi dia tak begitu ada benda-benda, tak semua benda kita tahu. Jadi maksud saya, kita kena rujuk kepada orang alim. Tapi dalam setiap ilmu ada orang alimnya. Dalam ilmu perniagaan ada orang alim yang pakar dalam perniagaan. Dalam ilmu ibadat ada orang alim yang pakar ilmu ibadat. Tak semua orang pakar dalam semua benda. Ada orang alim dia memang expert dalam bab haji. Atha bin Abi Rabah dia memang expert dalam bab haji. Ini tabi'in. Okey, dalam bab babi kita cerita babi, khinzir lah, lembut sikit. Jelas semua orang tahu ni khinzir ni haram. Ustaz, ada orang tanya, ni ada kod tulis kat sini, dekat ingredient belakang dia, E471. Ini E-kod ni haram ni, babi Ustaz. Betul, babi semua orang tahu haram. Tapi E471 semua orang tahu ke itu babi ke apa?
kita kena rujuk orang alim dalam bidang-bidang kod ni. So siapa yang alim dalam benda-benda kod ni? Kat Malaysia siapa yang alim? Aku dah tanya Jakim lah alim. Jadi halal Jakim tu kita kena rujuk. Yang ni halal, yang ni haram. Sebab tidak semua yang kod tu daripada asal babi, dan tak semua juga daripada asal haiwan. Dia ada kod yang asal daripada tumbuhan. Jadi hanya pakar kimia saja yang tahu. Dan Jakim dah check benda-benda ni. Jadi kita serahlah kepada orang yang alim. Satu perkara lagi saya nak share, maksud sikit lagi dalam kita nak beza halal haram ni, bukan benda makan saja. Walaupun benda tu kita tengok, oh halal, ada cop halal Jakim, oh halal dimakan, tapi dia ada bagaimana nak memperolehi makanan tu pun kena taja. Bukan makan benda tu halal semua kita, macam mana kita dapat makanan tu maka halal? Macam mana kita dapat? Macam mana kita beli? Macam mana kita dapat duit nak beli benda tu pun? Macam mana kita bisnes kita? Kita jual barang-barang kita ni dengan cara yang halal ataupun tidak? Itu pun kena tanya. Cara kita makan, barang halal dah, kita dah dapat dengan cara yang halal, bisnes yang halal. Kita bisnes jual beli pun kita dapat income yang halal. Kita kerja yang halal, kita tak bayar rasuah, kita tak terima rasuah dalam bisnes kita. Itu dah halal. Tapi cara makan, makan boros, berlebihan, itu yang jadi penyakit orang kaya, penyakit terlebih makan. Kat Malaysia ni ramai orang sakit, orang mati sebab terlebih makan. Cara makan tak betul, sebab berlebihan. Allah Ta'ala kata kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, tapi janganlah boros, berlebih-lebihan, membazir, makan terlampau-lampau. Kita tak baca sampai habis kat belakang, jadi haram juga. Kadang-kadang masa kita membeli, kita kena tahu bila masa yang halal untuk beli, bila masa yang haram untuk beli. Ada juga masa. Tadi saya pergi sembahyang Jumaat, saya terlewat sikit, ada meeting. Tengok azan kedua, orang masih duduk makan, orang masih duduk berjual beli di luar masjid. Duduk berjual beli lagi di luar masjid. Sedangkan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Sekiranya dah ada nida seruan untuk solat Jumaat, maka bersegeralah untuk mengingati Allah dan tinggallah jual beli. Larangan tu kita tak patuhi. Ikut setengah mazhab, dia kata mazhab Syafi'i, kalau tak silap saya, tu kalau silap, haram jual beli, tapi jual beli tu sah. Income kita haram, tapi sah lah, tak apalah. Maknanya berpindah milik tu sah, tapi tetap berdosa. Setengah mazhab, dia kata Hambali, dia kata haram, jual beli pun tak sah. Maknanya pertukaran tu tak sah, kena batal, pulangkan balik akad semula. Jadi banyak benda sebenarnya kita kena ambil kira. Oh bukan aku makan benda yang halal, lain aku makan macam mana, dapat bisnes macam mana, income macam mana, bayar berapa banyak, solat berapa banyak, tak nak peduli. Itu mungkin lebih haram lagi daripada makanan itu sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Dr. Burhanuddin untuk penjelasan bagaimana kita nak dapatkan, nak bezakan rezeki yang halal, haram dan syubhah. InsyaAllah, saya yakin dan pasti tuan-tuan, kita semua selepas ni dapat bezakan yang mana halal, mana haram dan syubhah. Syubhah ni jangan ambil tuan-tuan. Kalau nampak apa benda-benda syubhah, pokok haram tuan-tuan. Sorry ya, kan? Ada syubhah-syubhah kan. Apa benda syubhah tuan-tuan, jangan ambil. Kalau macam ragu-ragu, was-was, jangan ambil. Better jangan ambil kan, itu lebih baik. Kalau haram, tentulah jangan kita ambil. Tuan-tuan,
nak masuk kepada tajuk yang kita yang betul-betul. Rezeki halal, efek dia kepada keluarga bahagia tuan-tuan. Saya yakin ayah-ayah ibu sekalian yang ada anak ni mesti nak anak-anak jadi anak yang soleh dan solehah. Betul tak? Ayah-ayah ibu dan ibu-ibu sekalian, ada anak mesti nak anak kita tu, bukan anak saya lah, bukan anak tuan-tuan apa pun. Anak mufti, anak timbalan mufti, anak panel kan. Sebab saya tak kahwin lagi. Okey, maksudnya anak-anak anda sekalian nak jadi anak yang soleh dan soleh. Betul tak? Kalau rezeki itu datang daripada sumber yang haram, masuk dalam keluarga, masuk dalam mulut ahli keluarga, anak-anak, ayah ibu sekalian, agak-agak boleh tak jadi keluarga yang bahagia? Kita nak dapatkan anak yang soleh-soleh seperti sebuah lagu kan, tuan-tuan pernah dengar kan? Sifat anak yang soleh mentaati ibu ayah, tidak membantah, malah mentaatinya, halus peribadinya, mencontohi Rasulullah, tingkah lakunya dijaga, akhlak dipelihara. Habis kat situ. Tuan-tuan, nak dapatkan anak yang tak bantah cakap ayah dan mak, nak dapatkan anak yang soleh, selalu solat, selalu mentaati Allah dan Rasul. Saya tengok tuan-tuan perempuan, saya tengok sekitar di sekolah-sekolah, saya tengok yang pelajar-pelajar sekolah, kenapa hari ini pelajar sekolah menengah terlibat dengan kes zina, sehingga kan ada kes-kes yang anak luar nikah. Tuan-tuan tahu tak? Tahu tak statistik ni? Anak luar nikah telah berlaku dalam peringkat sekolah menengah. Agak-agaklah rasa-rasanya, kenapalah, kalau saya fikir kan, saya fikir kenapalah budak-budak ni jadi macam ni, kenapalah student-student, pelajar-pelajar, murid-murid jadi macam ni, kenapalah anak-anak yang tak jalanan ni jadi macam ni. Depan ayah cakap kasar, bantah cakap ayah, bantah cakap mak ayah, lawan mak ayah, derhaka pada mak ayah, perangai buruk. Kenapa agak-agak? Sudah pastinya saya fikir, yang pertama sekali saya fikir tanpa ragu, saya fikir mesti ada sumber yang haram dimasukkan ke dalam mulut anak-anak dia. Jadi soalan kedua kepada Ustaz, kalaulah soalan ni sensitif, kalau sensitif saya minta maaf sangat-sangat kepada tuan-tuan ayah ibu sekalian. Kalaulah si ibu ataupun si ayah kerja sebagai preker fashion lah, preker fashion yang mana fashion yang tak menutup aurat, ataupun si ibu si ayah ni kerja kat kedai-kedai yang jual benda-benda yang haram. Contohnya kedai-kedai sebenarnya 24 jam ada dalam peti ais tu ada arak kan, tapi ada benda halal yang lain kan, dia bertugas sebagai cashier kan. Hukumnya apa, macam mana Ustaz? Adakah dosanya berterusan? Adakah hasil yang dia dapat gaji tu buat kerja-kerja macam tu adalah haram, yang menyebabkan keluarganya jadi lintang bukang, keluarganya jadi tak bahagia? Sebab apa? Tidak ada wujudnya suasana anak yang soleh, keluarga yang bahagia, keluarga yang soleh dan sebagainya. Boleh Ustaz jelaskan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fadil Ustaz Syafiq, Fadil Ustaz Burhanuddin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkaitan dengan makanan ataupun rezeki yang tidak halal, haram ataupun tidak halal. Bila sebut haram, tuan-tuan sekalian, dia ada kaitan dengan dosa dan pahala. Maknanya haram ni dosa dah, kerana perkataan haram itu termasuk daripada hukum taklifi, iaitu hukum yang diberikan tanggungjawab kepada seorang mukallaf. Apa kata para ulama tentang hukum-hukum ini, tuan-tuan sekalian, yang saya kata ada kaitan dengan dosa dan pahala? Saya ambil contoh yang disebut oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, guru kepada Imam Ghazali, meninggal pada tahun 478 Hijrah, dalam kitabnya Al-Waraqat. Ketika membahaskan hukum, ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Saya nak ambil terus
daripada hukum taklifi itu ada satu perkataan at-tahrim ataupun kita kata haram. Haram itu maksudnya apa? Haram itu maksudnya ialah ma yu'aqabu ala fi'lih wa yusabu ala tarkih. Sesuatu yang kalau dibuat akan dapat dosa, iqab, balasan buruk daripada Allah, wa yusabu ala tarkih, dan akan dapat pahala kalau ditinggalkan. Jadi kalau kita terlibat dengan riba, disebutkan haram tadi, maknanya berdosa. Kalau berkaitan dengan ambil harta orang dengan cara yang batil, juga berdosa, haram, itu berdosa tuan-tuan sekalian. Sekarang contoh yang diberikan tadi, mereka fashion, begitu juga dengan arak. Tuan-tuan sekalian, ni kalau nak sebut hukumnya berbeza dengan beberapa keadaan di antara seorang dengan seorang. Dalam keadaan terpaksa tak ada pilihan, mungkin lain. Dalam keadaan biasa ada pilihan, tapi berada di tempat itu, bekerja di situ juga, terutamanya yang berkaitan dengan arak, kerana ada hadis Nabi SAW yang menyebut tentang arak ini, tuan-tuan sekalian, ada 10 item yang diharamkan. Bukan araknya tu ada 10 yang berkaitan. Antaranya tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh rujuk hadis yang satu jalur yang diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu an, dan satu lagi adalah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tetapi tak lari jauh tentang item yang 10 itu. Yang daripada Ibn Umar ini ada dalam riwayat Abu Daud dan juga Al-Hakim, yang menyebut tuan-tuan sekalian, la'anallah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la'anallah al-khamra, Allah melaknat arak, wa syaribaha wa saqiha. Yang kedua adalah yang meminumnya, yang ketiga adalah yang menuangkannya, kemudian yang keempat adalah wa ba'i'aha, yang kelima wa mubta'aha, yang menjual dan juga yang minta untuk dijual, pembeli lah tu. Kemudian yang ketujuh tuan-tuan sekalian, wa asiraha, yang memerah. Kemudian yang ke-8 adalah wa mu'tasiraha, dan juga yang minta untuk diperah. Kemudian tuan-tuan sekalian, wa hamilaha, yang membawa, wal mahmulata ilaih, dan juga yang dibawakan untuknya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, wa akilu thamaniha, yang memakan daripada harganya, maknanya yang jual lah, tolong jual termasuk. Yang ni tuan-tuan sekalian, tidak ada kompromi padanya, tidak ada kompromi, kena tinggal. Sebab perkataan laknat menunjukkan perkara itu diharamkan, dan ia dikategorikan sebagai bukan dosa biasa, tetapi sebagai dosa besar. Jadi dosanya berterusan lah. Harta tu, anak tak berdosa tuan-tuan sekalian, cuma rezeki itu rezeki yang tidak halal. Hasil daripada jualan arak, duit itu digunakan untuk sara hidup anak-anak, makan minum dia. Yang berdosa bapak dia, anak-anak tak tahu tuan-tuan sekalian. Kesannya memang ada. Dia berbeza dengan yang tadi, mereka fashion. Tuan-tuan sekalian, yang kita ni ada kemahiran untuk buat pakaian, tetapi yang tentukan fashion itu tutup aurat ataupun tidak tutup aurat, siapa yang minta? Pelanggan yang minta. Saya bukan nak, tapi dia yang suruh. Tuan-tuan sekalian, pada waktu ni kalaulah kita ada kekuatan, Kak, ni macam tak tutup aurat, tak patuh syariah aja baju yang Kak nak suruh saya buat ni. Tapi kalau akak nak buat juga, saya buat, tapi saya tak nak syubhat. Saya bagi tahu haram ni Kak, haram. Tapi saya buat, dosa akak sorang-sorang ya. Contohnya, kalau dia kuat lagi tuan-tuan sekalian, tak payah buat langsung. Tapi masalahnya berbeza pula dengan orang yang tidak ada kemahiran lain, itu saja kemahiran dia. Maka tuan-tuan sekalian, mungkin ada sedikit rukhsah, tapi sampaikan dakwah juga kepadanya. Alang-alang kita pandai menjahit, tuan-tuan sekalian, orang datang, ni dia, saya ada alternatif yang lebih bagus. Kalau akak ataupun abang ambil fashion yang ni yang patuh syariat, beza sikit aja. Yang ni kurang 2 inci tutup aurat, ni lebih 2 inci tutup aurat. Berkira ke 2 inci? Contoh tuan-tuan sekalian. Gunakan kaedah yang maknanya mesra, gunakan kaedah yang bagus, ajak dia, mudah-mudahan itu adalah kita punya sumbangan. Yang saya maksudkan pula adalah ada kesan itu tuan-tuan sekalian. Kesan yang paling mungkinlah, paling minimum tuan-tuan sekalian, perkara yang haram masuk dalam badan kita ini, tuan-tuan sekalian, doa pun Allah tidak akan makbulkan tuan-tuan sekalian. Nabi terserempak dengan seorang lelaki
yang pakaiannya dalam keadaan kira tidak terurus. Orang musafir ni istilahnya adalah ash'ath al-bar, iaitu rambutnya tak terurus kemudian berdebu. Dia berdoa pada Allah Ta'ala. Lalu Nabi SAW sebut pada para sahabat yang lain, dia ni mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia membesar dengan perkara yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana Allah akan makbulkan doanya. Tu kesan tu. Maknanya tu kira mungkin minimum lah tu. Tapi macam mana kita dapat rezeki yang haram, kemudian kita doa pada Allah, ya Allah semoga anak aku anak yang soleh. Macam mana doa tadi tu, tuan-tuan sekalian? Itu kalau boleh kita elakkan, tuan-tuan sekalian, pastikan. Sebab rezeki ni, tuan-tuan sekalian, ada satu hadis, tuan-tuan sekalian, yang Nabi kata pada hari akhirat nanti kaki kita ni tak akan berganjak di hadapan Allah Ta'ala sehinggalah ditanya 4 perkara. Tapi bila kita baca hadis tu, tuan-tuan sekalian, 4 perkara, 4 item. Soalan keseluruhannya adalah 5. Sebab item, ada satu item tu soalannya 2, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, Nabi kata, tuan-tuan sekalian, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan berganjak kaki manusia pada hari kiamat sehinggalah ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afna, wa an syababihi fima ablah, wa fi riwayah wa an jasadihi fima ablah. Item yang ketiga adalah wa an ilmihi fima amila fih, dan yang keempat, item keempat, wa an malihi min aina iktasabah wa ila aina anfaqah. 2 soalan untuk harta. Umur kita, apa yang telah kita habiskan? Waktu muda kita, apa yang kita lakukan? Ilmu kita, adakah kita amalkan ataupun tidak? Ini semua satu item, satu soalan. Satu item, satu soalan. Tetapi sampai kepada item keempat, iaitu tentang hartanya, ditanya 2 soalan, tuan-tuan sekalian. Daripada mana dia dapat dan untuk apa dia belanjakan. Jadi tuan-tuan sekalian, ni kena jaga-jaga. Sebab tu tadi tuan-tuan sekalian, Ustaz Burhanuddin pun dah bincang panjang, tuan-tuan sekalian, dengan kita tadi berkaitan dengan halal, haram dan juga syubhat, tuan-tuan sekalian. Maka pastikan daripada rezeki yang halal, tuan-tuan sekalian. Dan yang keduanya, nanti kita belanjakan juga pada perkara-perkara yang halal. Itu kekuatan kita, tuan-tuan sekalian, makan minum. Tuan-tuan sekalian, saya sebut tadi guru pada Imam Ghazali, iaitu Imam Haramain Al-Juwaini, tuan-tuan sekalian. Dia sebut di hadapan anak muridnya. Sebab dia tahu anak murid perasan ada waktu-waktu tertentu dia tidak lancar dalam pengajiannya, tak lancar. Lalu satu ketika, tuan-tuan sekalian, dia dedahkan rahsia dia. Dia pun mengimbau cerita waktu dalam keadaan masih bayi, tuan-tuan sekalian. Ayahnya pesan pada ibunya, waktu ayahnya keluar, jangan beri minum susu selain daripada susu badan kamu sahaja. Ayahnya pun keluar bekerja. Imamul Haramain Juwaini kata, waktu tu aku menangis sebab mak buat kerja kat dapur. Lalu kebetulan jiran sebelah datang dan dia ada anak. Dia tengok aku menangis, pada waktu tu dia pun ambil aku dan susukan terus. Waktu itulah ayah aku balik. Dan ayah aku pun tengok, terkejut. Kenapa pula ni, tadi dah pesan tadi dah bagi wasiat jangan beri susu selain susu badan dia. Ni orang lain pula yang susukan ni. Ayahku pun minta izin daripada jiranku itu untuk ambil semula aku daripadanya. Dan di dalam bilik, dia suruh aku muntahkan semua susu yang aku minum daripada jiranku. Tidak cukup setakat itu, aku ditonggengkan kepala di bawah, kaki di atas, dan ditepuk supaya aku keluarkan semua susu yang aku minum. Lalu dia pun berkata, yang menjadikan aku gagap dan tidak lancar dalam pengajianku ini adalah saki baki susu daripada jiranku yang masih ada dalam perutku ini. Masya Allah. Orang alim, tuan-tuan sekalian, orang yang jaga, maknanya ada kesan pada ilmu, ada kesan pada doa. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita ambil kesempatan, tuan-tuan sekalian, pastikan yang terbaik untuk isteri kita,
pastikan yang terbaik dengan maksud halalan thayyibah tuan sekalian untuk anak-anak kita, sebab kita diamanahkan untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada ahli panel yang pertama tadi. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu sekalian, saya fikir semua jelas macam mana kan kesan rezeki haram masuk dalam keluarga. Macam mana kita nak dapatkan keluarga yang bahagia kan, keluarga yang aman damai. Bila balik raya kat kampung, rasa seronok je kan. Tak adalah main WhatsApp kan, masing-masing anak-anak main WhatsApp dan tak bertegur sapa dengan mak ayah. Takut-takutlah sebab kesannya daripada jadi macam tu, kesannya faktornya daripada rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka yang haramnya. Takut ada rezeki yang haram masuk dalam keluarga. Bagaimana nak jadi keluarga yang bahagia? Macam mana nak wujudkan? Bagaimana nak wujudkan keluarga bahagia kalau ada saki-baki rezeki yang haram masuk dalam keluarga kita? InsyaAllah kita pastikan, tuan-tuan, kita pastikan mulai hari ini. Yang lepas tu lepaslah, minta ampun dengan Allah. Ya Allah, maafkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah, aku telah buat salah, minta maaf sangat-sangat ya Allah kepadamu ya Allah, aku minta ampun sangat. Yang lepas. Hari ini bermula malam ni kita mulakan kisah baru, kita mulakan perjalanan yang baru. Kita pastikan rezeki yang masuk dalam keluarga insya-Allah rezeki yang halal dan lagi baik insya-Allah. Soalan yang terakhir. Bila dengan soalan yang terakhir ni semua segar kan, segar sebab nak balik kan. Kan? Tapi kita janji tadi pukul 12 kan? Kita janji sampai pukul 12. Tak apalah insya-Allah. Soalan yang terakhir, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu sekalian, dengar, tuan-tuan yakin, saya yakin tuan-tuan dengar berita sebelum ni yang seorang lelaki terjun daripada jambatan, betul tak? Betul tak? Terjun. Agak-agaknya rasa-rasanya dia terjun sebab apa, tuan-tuan? Distress, pressure, tekanan hidup. Saya apabila baca berita tu sebagai seorang saudari Islam, Ustaz, sangat-sangat sedih. Bagaimana dia, kenapa dia buat keputusan, dia sebagai seorang Islam, dia buat keputusan nak terjun daripada jambatan sebab tekanan hidup. Dia mengedar rokok, betul tak? Dikatakan ceritanya dia mengedar rokok, kemudian dia kenakan hukuman yang dia tak mampu bayar. Dia pesankan anak isteri semua minta maaf, betul tak? Lepas tu dia terjun daripada jambatan, betul tak? Mungkin sebabnya mungkin dia nak wujudkan, nak ada keluarga bahagia, tapi dia tak mampu. Sehingga akhir sekali dia ambil keputusan nak bunuh diri dengan terjun daripada jambatan. Soalannya kepada ahli panel yang terakhir, Ustaz, Doktor, kenapa ada sebahagian masyarakat nak ambil jalan pintas macam tadilah, nak mengedar rokok, kemudian bila dapat hukuman terjun daripada jambatan sebab stress, pressure. Kenapa ada manusia nak ambil jalan pintas, nak dapatkan rezeki walaupun dia tahu ianya haram dan bagi kesan kepada keluarga? Adakah dia tak tahu kesan dia kepada keluarga akan datang jadi macam mana? Kenapa ada masyarakat, sebahagian, bukan semua, sebahagian masyarakat yang ambil jalan pintas macam tu, yang ambil jalan mudah nak cari dapatkan rezeki dan menganggap rezeki halal ni susah sangat nak dapat. Dia tengok rezeki halal ni susah sangat, apalah ada peraturan undang-undang lah nak dapat rezeki halal, susah nak dapat. Last sekali aku jual dadah lah, last sekali aku jual pistol lah, last sekali aku jual anak, last sekali aku mengedar dadah dan sebagainya. Kenapa ada sebahagian masyarakat macam tu? Boleh Ustaz jelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Ayah juga apa masyarakat begitu? Wallahu ta'ala alam. Yang pertama sekali saya rasa kenapa manusia ni memang Allah Ta'ala bagi nafsu. Nafsu sukakan harta tu adalah natural, tabi'i, yang Allah Ta'ala sengaja bagi kepada kita supaya kita ni berusaha untuk makmurkan dunia. Kita ni khalifah Allah Ta'ala atas muka bumi untuk makmurkan dunia. Kalau kita tak ada perasaan nafsu, dunia ni tak makmur. Nafkah tak dapat diperolehi, anak tak sihat lah, makan pakai pun cukup selai je semua. Sebab tak ada minat pun nak tambah. Allah Ta'ala kata, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya.
Dzalika mata' hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Ta'ala hiaskan pada manusia sifat syahwat ini. Allah Ta'ala hiaskan syahwat ini. Kita suka kepada pasangan, lelaki suka pada wanita, wanita suka kepada lelaki, anak-anak, dan harta yang banyak, emas dan perak, kenderaan yang bagus-bagus, khair, tunggangan, binatang ternakan, kebun, taman, dan itu adalah mataul hayati dunia. Itulah kenikmatan hidup dunia. Dan sudah tentu di sisi Allah adalah yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Memang sifat orang suka, nafsu ada. Tambah-tambah lagi tekanan kawan-kawan. Tengok jiran. Kadang kita tak tengok jiran, isteri tengok jiran, bagi tahu kat kita. Kita pun stres juga kan, balik dah lah kena denda, isteri pula macam-macam minta. Anak pun dia compare dengan kawan-kawan dia kat sekolah. Apa ni tahun baru dah, semua kawan-kawan tukar baju baru, kasut baru. Orang-orang yang begitu, yang kekurangan tu dah stres lagi. Tekanan. Jiran-jiran dah tukar kereta, rakan-rakan sekelas dulu dah, oh jauh beza dah dengan dia. Rakan-rakan sekelas sekarang ni dah ada grup, WhatsApp grup rakan-rakan sekelas boleh share macam-macam dah pangkat, macam-macam dah pencapaian dalam dunia. Tekanan lagi. Apatah lagi dengan iklan-iklan yang pelbagai, rasa nak beli. Dan sifat manusia ni memang ada satu lagi sifat di samping nafsu tu, dia tamak pula. Rasulullah kata manusia ni kalau ada emas yang sebesar bukit Uhud pun, dia akan fikir nak tambah satu bukit lagi emas. Dan manusia ni tidak akan puas sehinggalah mulut dia dipenuhi dengan tanah. Bila tu mulut kita penuh dengan tanah? Dalam kubur nanti, barulah kita berhenti nak cari harta ni, tamak kepada harta. Dan sebenarnya itu benda natural, benda tabi'i. Tapi yang masalahnya kalau sekiranya tidak ada iman dan tidak ada takwa, itu yang jadi masalah. Allah Ta'ala bagi sifat-sifat tu dan dia suruh kita tambah iman, tambah takwa, baru kita boleh atasi masalah diri kita, baru kita boleh rasa tenteram, baru kita boleh rasa tenang. Harta yang banyak berada di tangan kita, tapi bukan berada dalam hati kita. Dan di samping iman, macam mana nak tambah iman? Macam mana nak tambah takwa? Kena ada ilmu, kena bermula dengan ilmu, kena faham takdir, kena faham bagaimana konsep Allah Ta'ala bagi rezeki atas muka bumi ni. Kena banyak tawakal pada Allah Ta'ala. Payah sangat ke nak dapat harta halal ni? Rasulullah kata, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakumullah kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kamu betul-betul bertakwa, bertawakal kepada Allah, serah kepada Allah, aku nak cari harta, nak cari nafkah halal hari ni aku keluar, nescaya Allah Ta'ala akan bagi rezeki pada dia. Mula-mula pasang niat yang baik dulu. Niat tu biar betul, ilmu tu biar betul. Tawakal kepada Allah Ta'ala, nescaya akan ada daripada mana-mana. Rasulullah kata macam burung. Burung dia tak ada planning, tak payah ada apa, keluar je balik kenyang. Keluar cari makan, perut kosong, balik petang kenyang. Boleh bagi anak-anak lagi makan. Ada satu cerita nak share. Malam-malam ni kena cerita. Antara orang yang paling kaya lah, orang Islam yang paling banyak yang saya kenali, yang paling banyak buat sedekah, dia baru je meninggal setahun dua lepas. Syekh Sulaiman Ar-Rajihi, dia ada miliki bank yang paling besar di dunia, bank Islam paling besar di dunia dari sudut aset di Saudi Arabia, Arab Saudi. Dia bermula
bisnes dia tu dengan kalau hari Jumaat tu dia cerita dia hampa tikar depan masjid untuk bisnes tukar duit, money changer, hampa tikar depan masjid. Lepas tu dia tengok, ni orang Islam perlukan bank. Dia pergi jumpa mufti, aku boleh tak aku nak buka bank? Tak ada bank Islam lagi kat negeri kita ni. Kenapa? Nak supaya orang boleh buat secara Islam. Mufti kata bebas masa tu, tawakal ala Allah. Teruskan. Semoga Allah Ta'ala berkati. Bermula dengan hampa tikar tu, akhirnya bank dia jadi paling besar. Dan dia jadi jutawan, bukan jutawan. Billionaire. Billion one. Multi-billionaire. Dan dia selepas jadi billionaire, dia pernah sedekah 1/4 daripada harta dia. Sekali sedekah 1/4, tak tahulah berapa bilion. Dan sebelum dia meninggal, dia kata aku tak nak anak-anak aku masalah nanti, sebab harta banyak, pelbagai industri, bukan bank saja, pelbagai industri lain. Industri udang, industri ayam yang terbesar di Saudi dan pelbagai industri lain. So dia dah bagi harta-harta dia kepada anak-anak dia semua. Lepas tu ada lagi berapa bilion, dia wakafkan semua harta dia sebelum dia mati. Dan dia jadi pengurus harta wakaf dia sendiri. Dia kata hari ni aku 1 sen pun tak ada. Semua harta aku milik wakaf dan aku bekerja dengan wakaf aku sekarang. Dan dia punya wakaf dah ada berapa ratus kali jutaan pokok kurma yang bagi musim haji tu, dia bagi kurma free. Dan pelbagai lagi lah, boleh ada dalam website. Antara sistem wakaf yang tercanggih. Dan satu cerita saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan ni. Satu ketika dia kata dia nak buat amal sikit untuk ibu dia. Untuk ibu dia. Nak bagi sedekah untuk arwah ibu dia. Dia cadang nak buat masjid di tanah haram untuk ibu dia. Masjid di tanah haram Mekah untuk ibu dia. Niat yang baik. Jadi macam mana dia nak buat? Tanah kat Mekah ni banyak dah penuh dah. Jadi dia beli satu tanah yang ada bukit. Bukit dekat sana ni, siapa pernah pergi Mekah tahulah dia batu. Bukan boleh duduk pun. Rumput pun payah nak tumbuh. So dia beli bukit tu dengan harga yang tak mahal sangat lah. Niatnya baik untuk sedekah kepada arwah ibu. Jadi belilah harga lebih kurang 100 juta, 200 juta lebih kurang. Mahal juga. Tanah di tanah haram ni mahal. Kita apalah dia, sebab dia dah jadi memang billionaire dah pun. Lepas tu dia beli lagi satu bukit bersebelahan. Bukit yang kontang juga lah. Dia beli dengan 100 juta harga sebelah yang dia nak buat. Dan dia dikenali, kalau Masjid Rajhi ni memang dia terkenal lah. Masjid-masjid yang dia bina memang sistem yang canggih, yang ada library yang lengkap, ada pusat kajian, ada pelbagai perkhidmatan yang memang canggih lah. Yang sangat bersih, yang sangat teratur, ada pentadbiran yang sangat baik dan membentuk komuniti sekeliling. Jadi apabila orang tahu Sulaiman Rajhi ni memang sangat terkenal, filantropis yang sangat hebat lah. Jadi orang tahu dia buat masjid sini, dan orang tahu masjid yang akan dibina memang sangat hebat. Jadi tanah yang sebelah tu yang dia beli tu daripada 100 juta tu, dia dapat jual dengan 500 juta. Orang nak beli. Sebab apa? Sebab orang tahu kawasan sekitar tu akan develop, akan dimajukan. Sebab adanya masjid dia yang hebat ni. Jadi dia mau keluar modal 100-200 juta je. Akhirnya tanah yang kosong daripada 100 juta dapat dijual dengan 500 juta. So 500 juta, yang 200 juta tu dibuat untuk bina masjid. Ada lagi duit lebihan, ratusan juta lagi duit poket dia. Free je. Tengok tu barakah Allah Ta'ala bagi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di sini
Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah Taala bagi ruang keluar untuk dia, dan Allah Taala akan bagi rezeki tanpa dia sedari. Dia pun tak terfikir macam mana nak letak rezeki. Allah Taala boleh bagi pada dia. Itu satu contoh yang ada zaman sekarang. Dan Rasulullah SAW pun memang dah cakap, setiap pagi seorang hamba tu berpagi-pagi akan ada dua malaikat yang turun. Malakan yang zilan. Qala ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dan salah satu malaikat lagi kata Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat yang satu ni kata, wahai Allah Ta'ala, berilah kepada orang yang infak, orang yang bagi nafkah, orang yang bagi sedekah, bagikan ganti yang lebih baik untuk dia. Dan malaikat satu lagi pula berdoa kepada Allah, wahai Allah, bagilah kepada orang yang kedekut, orang yang simpan harta dia ni kemusnahan pada harta dia, tak berkat harta dia. Itu kita kena tahu, ini ilmu. Bagaimana sistem Allah Ta'ala uruskan rezeki dia kepada manusia. Nak kaya kena infak, nak kaya modal dia kena investment ni, kena sedekah banyak-banyak, Allah Ta'ala bagi lagi banyak. Itu salah satunya. Niat kena bagus. Nak cari rezeki, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala banyak akan bagi ruang-ruang kemudahan kita. Maksud habis 1 minit 2 minit. Ada satu contoh lagi, bagaimana Rasulullah SAW, seorang Ansar datang kepada Rasulullah. Rasulullah, aku tak ada duit ni, bagi sedekah sikit kat aku. Rasulullah tanya dia, tengok macam sihat ni, apa harta kau ada kat rumah? Dia kata, kat rumah aku ada 2 harta, 2 perkara. Satu, kain yang tebal sikit, separuh tu aku buat selimut pakai, dan sebahagian lagi aku buat hamparan untuk duduk sejuk malam-malam nak tidur. Hampar kat situ, selimutlah kat situ. Satu lagi harta, bekas air untuk minum air. Itu je 2 harta ada. Okey, tak apa, bawa ke sini. Bawa kedua-dua harta kamu tu, kau bawa ke sini. Rasulullah bawa. Rasulullah isytiar kepada orang, ini ada 2 harta ni, kain selimut ni dengan gelas, siapa nak beli? Ada seorang kata, aku boleh beli dengan 1 dirham. Rasulullah kata, okey, siapa lagi boleh offer yang harga lebih tinggi sikit? Akhirnya adalah orang sanggup, aku boleh bayar dengan 2 dirham, 1 kali ganda lagi, 2 dirham. Okeylah, nah, ambil 2 harta ni kepada kamu, gelas dengan tikar yang dah second hand ni pun. Lepas tu, okey, wahai lelaki Ansari ni, 2 dirham untuk kamu, 1 dirham kamu balik beli makanan untuk anak isteri kamu, 1 dirham lagi kamu beli kapak. Okey, ambil kapak ni dan ambil 1 dirham pergi beli anak isteri kamu, dan jangan bagi aku tengok engkau selama 2 minggu, 15 hari. La arayannaka 15 yaum, 15 hari jangan bagi aku tengok muka engkau. So pergilah dia, ambil kapak ni, pergilah cari kayu api, pergi jual lah kayu api, buat bisnes. 2 minggu lagi datang jumpa aku. 2 minggu lagi dia datang cerita pada Rasulullah, Rasulullah, aku dah dalam masa 2 minggu ni aku berjaya dapatkan 10 dirham. Aku telah bagi kepada anak-anak aku, makan cukup, pakai dah cukup, ada lebih lagi. Itu keberkatan. Jadi kena usaha lah sikit, kena usaha. Allah Ta'ala buka jalan. Carilah apa-apa, buat modal, maknanya bukanlah Rasulullah berdoa je kan? Rasulullah bukan kata, doa 100 kali, 1000 kali kat sini, turun rezeki. Tawakal pada Allah Ta'ala, turun rezeki. Bukan begitu. Tawakal kena disertai dengan usaha. Carilah apa-apa, biar ligat sikit, percaya Allah Ta'ala bagi.
Allah Ta'ala buka, Allah Ta'ala murah rezeki. Kadang-kadang dia tak bagi kepada kita sebab kenapa? Sebab kita rosak. Dia tahu kita ni kalau bagi harta banyak-banyak akan takabur, akan lupa diri. Jadi Allah Ta'ala sayang kepada kita, dia tak bagi rezeki banyak-banyak kepada kita. Dia simpan kepada kita untuk di akhirat ni. Allah Ta'ala beza dengan orang beriman dengan orang yang kafir. Kalau orang kafir, kalau dia orang buat usaha apa-apa, dia akan dibagi sepenuhnya atas dunia. Itu konsep. Tak boleh nak banding dengan kita. Kita buat usaha habis, kadang-kadang tak jaya. Sebab apa? Allah Ta'ala sayang pada kita. Kita tak layak lagi untuk terima. Takut hati kita rosak, Allah Ta'ala sayang kat kita. Jadi wallahu ta'ala. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Burhanuddin untuk penjelasan yang cukup panjang lebar dan tepat lagi padat. Untuk soalan yang terakhir pada malam ni, tuan-tuan, puan-puan dan ibu sekalian, nak elak diri daripada tertipu oleh tipu daya syaitan dan iblis, seperti mana kita buat keputusan-keputusan yang tidak baik kalau kita menghadapi pressure, tekanan hidup, ialah antaranya perlukan ilmu, tuan-tuan. Ilmu sangat-sangat penting untuk bina takwa iman dalam diri kita. Tanpa ilmu, macam mana nak bina iman yang sangat-sangat mantap supaya tidak tertipu dengan hawa nafsu dan bisikan syaitan yang selalu mengganggu kita. Tuan-tuan, puan-puan, jangan risaulah kalau ayah ibu sekalian macam susah sangat nak dapat, macam rasa sempit sangat, doa ke Allah, ya Allah, wahai Allah, tolonglah bagi aku rezeki lapang sikit, tolonglah murah rezeki kami ya Allah, kami sekeluarga rezeki yang halal ya Allah, supaya rezeki itu dapat bagi manfaat kepada keluarga kami dan jadi keluarga bahagia buat keluarga kami. Boleh tuan-tuan doakan? InsyaAllah. Dan saya fikir kita tak akan buka kepada mana-mana soalan lah, sebab kita dah hampir kepada waktu-waktu kemuncak untuk terlena kan. Jadi saya mengucapkan terima kasih sangat-sangat di atas tumpuan, dan saya bersyukur sangat-sangat kerana tak ada siapa pun yang tidur sepanjang sejam lebih kita berforum ni. Dan saya bersyukur juga dan berterima kasih kepada pihak penganjur di atas penganjuran forum pada malam ini. Tuan-tuan, jangan lupa esok pagi ada lagi event kita ni, Karnival Mahabbah Majlis Masjid Kompleks Pertanian Sedang, akan berlangsung selama 3 hari sampai hari Ahad, tuan-tuan dan puan. Esok kuliah subuh, kemudian esok pagi ada beberapa pertandingan, antaranya pertandingan Bilal untuk anak-anak tuan-tuan dan puan. Pertandingan apa lagi? Memasak junior, Master Chef junior, pertandingan Bilal azan kan, bengkel pengurusan jenazah esok hari insya-Allah, dan ada pameran-pameran. Dan tuan-tuan tolonglah support sahabat-sahabat saudara kita kat belakang yang menjual, yang berbisnes kat belakang, mencari rezeki yang halal kat luar tu, tolong support. Dan tolong tolong sharekan program-program kita selama 3 hari. Lepas ni tak ada tuan-tuan, mungkin tahun depan kalau panjang mudah-murah rezeki insya-Allah. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Saya sebagai wakil kepada forum pada malam ini, saya minta maaf sangat-sangat kalau ada tuan-tuan perempuan terkasar bahasa dengan bahasa saya, bahasa ahli panel, dan kalau terkasar bahasa, tersasar makna, tersilap bicara, saya mohon maaf sangat-sangat. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi pada masa akan datang. InsyaAllah esok kuliah subuh, jangan lupa daripada Ustaz Rahim kan, Ustaz Abdul Rahim. Esok macam biasa kitab tafsir Quran pada esok pagi insya-Allah. Dan terima kasih banyak-banyak kepada kedua ahli panel, Al-Fadhil Ustaz Dr. Anhar Upir dan Ustaz Burhanuddin Luqman. InsyaAllah semoga selamat selalu dalam perjalanan ke Johor dan ke tempat pulang ke rumah, dan mudah-mudahan ada panjang umur. Kita jumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah. Setakat itu saja pada malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.